Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi dapat menghirup udara segar dari persekitaran yang bersih. Alam sekitar adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala yang dipinjamkan kepada manusia untuk kelangsungan hidup dan juga pembangunan tamadun manusia. Justru kita hendaklah memelihara dan memulihara alam sekitar supaya dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Perkongsian Ustazah pada kali ini adalah dalam pendidikan Islam tingkatan 5 bertajuk Alam Sekitar Penenang Minda. Banyak dalil dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis tentang tuntutan menjaga adab alam sekitar ini, antaranya dalam surah Al-Hajj ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Yang bermaksud segala yang ada di langit dan di bumi ialah kepunyaannya, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dalam surah Al-Baqarah juga ada disebutkan tentang tuntutan adab menjaga alam sekitar ini, iaitu dalam ayat 11 hingga 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itu orang yang sebenarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Apakah yang dimaksudkan dengan alam sekitar? Alam sekitar ialah segala benda hidup dan juga benda bukan hidup yang terdapat di sekeliling manusia. Tahukah kamu bahawa di negara kita, Malaysia, terdapat sambutan Hari Alam Sekitar? Hari Alam Sekitar Malaysia disambut pada 21 hingga 27 Oktober setiap tahun selama seminggu, yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Seterusnya kita lihat pula adab menjaga alam sekitar. Apakah ada adab untuk kita menjaga alam sekitar? Antara adab untuk menjaga alam sekitar ialah sentiasa mengekalkan ekosistem kehidupan flora dan fauna agar tidak terancam dan tidak pupus. Adab seterusnya ialah sentiasa memelihara dan memulihara alam sekitar dengan tidak melakukan sebarang kerosakan seperti penanaman semula pokok bakau. Adab menjaga alam sekitar seterusnya ialah sentiasa berusaha mengekalkan keceriaan dan kebersihan alam sekitar seperti bergotong royong membersihkan kawasan rumah dan juga asrama. Adab seterusnya ialah sentiasa menjaga kelestarian alam seperti menjaga kebersihan sungai. Adab menjaga alam sekitar seterusnya ialah sentiasa mengamalkan cara hidup yang mesra alam seperti amalan kita semula. Adab seterusnya ialah sentiasa berhemat dan tidak membazir menggunakan sumber air. Islam menuntut kita supaya menjaga alam sekitar. Apakah hikmah penjagaan alam sekitar ini kepada kita? Antara hikmah penjagaan alam sekitar ialah melahirkan insan yang mencintai alam sekitar kerana menyedari tanggungjawab yang diamanahkan. Selain daripada itu, hikmah menjaga alam sekitar ialah kita dapat melapangkan fikiran dan menenangkan hati dan jiwa kita kerana melihat keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Hikmah seterusnya ialah kita dapat menikmati persekitaran yang bersih dan bebas daripada wabak penyakit kerana pembudayaan cinta alam sekitar. Selain daripada itu, kita dapat melestarikan alam sekitar yang indah untuk dimanfaatkan kepada generasi yang akan datang. Hikmah penjagaan alam sekitar seterusnya ialah meningkatkan pendapatan kerana melaksanakan aktiviti ekopelancongan. Antara punca pencemaran alam sekitar ialah antaranya adalah sifat manusia yang tamak dalam mengejar kekayaan. Selain daripada itu, antara punca pencemaran alam sekitar ialah menganggap menjaga alam sekitar hanyalah tanggungjawab pihak berkuasa sahaja. Selain daripada itu, sikap suka mengambil mudah terhadap sesuatu menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Sikap manusia yang mementingkan diri sendiri juga adalah salah satu punca pencemaran alam sekitar. Punca lain terjadinya pencemaran alam sekitar ialah kurang kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar terhadap manusia. Islam sangat menekankan tentang konsep hubungan manusia dengan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan seseorang manusia. Seseorang manusia bukan sekadar perlu menjaga hubungan baiknya dengan Tuhannya semata-mata, bahkan dengan seluruh makhluk. Sebarang bentuk kezaliman akan mendatangkan kesan yang buruk, terutamanya untuk kehidupan di akhirat. Kezaliman kepada Allah seperti syirik adalah dilarang. Begitu juga dengan kezaliman kepada makhluk-makhluk yang lain, sama ada terhadap manusia maupun ke atas flora dan fauna. Antara kesan daripada pencemaran alam sekitar ialah wabak penyakit mudah merebak. Selain daripada itu, pencemaran alam sekitar juga menyebabkan hidup kita tidak selesa kerana persekitaran kita berbau busuk. Selain daripada itu, pencemaran alam sekitar juga menyebabkan sumber makanan kita semakin hari semakin berkurang. Pencemaran alam sekitar juga menyebabkan masyarakat hidup dalam keadaan tidak aman. Pencemaran alam sekitar juga akan menyebabkan maruah negara akan tercemar. Bukan itu sahaja, pencemaran alam sekitar juga menyebabkan industri pelancongan kita akan merosot. Seterusnya, pencemaran alam sekitar juga akan menyebabkan ekonomi negara akan terjejas. Kini sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di pesada dunia. Namun di sebalik itu kita acap kali tersentak oleh pelbagai permasalahan yang mengancam khazanah negara kita iaitu alam sekitar. Kekayaan flora dan fauna yang dimiliki negara kita seperti kawasan-kawasan tumbuhan hijau, udara dan air semakin diancam pencemaran kerana pembangunan sosioekonomi yang berlangsung bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Kesan daripada kecuaian manusia mengejar kekayaan tanpa memikirkan akibat terhadap alam sekitar telah menyebabkan insiden atau bencana berlaku yang mengancam nyawa manusia. Justru kita perlu sedar bahawa demi kelangsungan tamadun manusia sejagat dan habitat yang kita huni, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar perlu menjadi agenda utama pada masa kini. Apakah langkah-langkah yang boleh kita laksanakan untuk menjaga alam sekitar? Selain daripada itu, cara kita mengatasi masalah pencemaran ataupun bagaimanakah cara kita untuk memelihara alam sekitar ialah dengan mengadakan gotong royong membersihkan kawasan persekitaran kita. Langkah lain yang boleh diambil ialah dengan melaporkan kegiatan mencemarkan alam kepada pihak yang berkuasa. Menguatkuasakan undang-undang. Selain itu, kita boleh menyediakan tong sampah yang mencukupi.
Langkah seterusnya adalah dengan mewujudkan lebih banyak pusat kita semula supaya tidak berlaku pencemaran alam. Berdasarkan tajuk pelajaran kita pada hari ini iaitu Alam Sekitar Penenang Minda, pelajar boleh buat kajian tentang pemanasan global, kedua, pencemaran sungai, ketiga, penularan wabak penyakit berjangkit, keempat, penerokaan hutan secara haram, dan yang kelima, amalan hijau di sekolah. Selepas mempelajari tajuk ini, cuba pelajar nyatakan satu dalil nakli berkaitan dengan tuntutan menjaga alam sekitar. Kedua, jelaskan dua adab menjaga alam sekitar. Ketiga, terangkan dua hikmah menjaga alam sekitar. Dan yang keempat, jelaskan dua cara untuk menangani pencemaran alam sekitar.